Sakit ni, jom pergi masjid, surau. Allah, menangis dia tuan-tuan. Hang tak tahu aku sendiri pun tak mampu. Sakit macam tu tuan-tuan. Sakit ni. Dan apa yang kita nak buat masa kita sihat banyak terbengkalai, tak mampu masa kita sakit. Tak teruk-teruk nak angkat tubuh pun tak mampu. Nak angkat tangan pun tak mampu. Nak keluar rumah pun tak mampu. Nak pergi bertapak pun tak mampu. Ni sakit. Jadi ambil masa sihat. Orang tak tahu nilai sihat, melainkan orang tu sakit. Guna betul-betul masa sihat. Masa ni kita boleh semayang, masa ni kita boleh bangun malam, masa ni kita boleh infak, masa ni boleh pergi masjid, masa ni kita boleh pergi majlis ilmu. Pergi. Kesian tengok orang sakit. Kita ziarah dia, semua menunjukkan kehebatan. Duduk sikit, pegang tangan sabar, menangis air mata. Ni orang sakit. Jadi ambil masa kita sihat. Sedap masa sihat. Nak ibadat, nak ni sihat. Orang kita pula masa kita sakit lah dia hantar makanan sedap-sedap, mulut dah lalu. Masa sihat tak hantar. Oh dia hantar limau, dia hantar hok sedap-sedap, apple. Yang kita sakit tak lalu. Anak cucu kita makan tak main lepas satu-satu buah anggur, buah ni kita, ya Allah. Tak boleh. Guna masa ni. Warinaka qabla fakrika, muambillah masa kayamu sebelum datang fakirmu. Mungkin di kalangan kita menganggap masa kaya bila kita kaya. Betul. Itu pun satu. Hak ni kita tafsir dulu. Apa makna kaya? Kaya ni bukanlah makna di sini kita kena ada duit sampai 10 juta baru kaya. Kalau macam tu, berapa orang dia cukup duit 10 juta? Jadi bila sebut masa kayamu sebelum datang fakirmu, maknanya pada masa kamu berkemampuan. Contoh, kita kerja, gaji kita tak banyak, gaji kita RM2,000. Gaji kita tak banyak, RM2,000. Isteri pun gaji tak banyak, RM1,500. Komitmen kita dalam RM2,000. Capur ni semua. Jadi balance RM1,500. Kita kata aku nak simpan. Baguslah. Tapi dalam masa yang sama, berapa banyak kita boleh bagi pada ibu kita, bapa kita, kita boleh tolong tua kita sikit sebanyak. Hak tak ada, buat cara tak ada. Janganlah serah semua. Macam mana nak tak ada hidup pula. Tapi kalau kita duk ajar ke deku, nanti saya kaya, saya bagilah, nanti saya kaya. Bila kau nak kaya? Sampai ke mati kau tak boleh bagi. Sebab itu kena buat juga. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Dengan cara macam itu, kita kekalkan sifat infak, sifat sedekah, sifat buat baik. Itu kaya. Kita tak apa nak kaya, kita cubalah Allah. Ya Allah, memanglah kalau dari segi cukup tak cukup. Tapi aku rasa aku ni kena pergi ke Mekah sekali. Daftar haji memanglah 99 tahun akan datang rezekinya. Kalau ikut dia punya contohlah, baru daftar 4 hari lepas, takkanlah boleh nak pergi selalu minggu tahun depan ni. Jadi kita kata tak apa, tengok dalam keuangan, timbang balik, insya-Allah. Kadang-kadang nak dalam 10,000 tu cukup, tak apalah. Kita mukadimahkan dengan pergi buat umrah dulu. Buat umrah. Suami isteri pergi buat umrah, bagus tak?
Bagus. Saya bukan tak nak lagi biar saya kaya dulu, biar saya ada 40,000, 100,000 air payah. Nak sampai 35,000 perlu hak ni, tak cukup pula. Jadi kalau kita buat, okey, siru ala barakatillah, jalan mengikut keredaan Allah. Buat. Hak tu jadi seronok hidup. Jangan kita ni. Sebab itu orang zaman dulu dia ada satu pantang. Ada orang zaman dulu dia kata, mung dalam hidup mung jangan kata tak cukup. Ni macam mana ni nak pergi Makkah ni, dah cukup kan, tak boleh ni, tak cukup. Waktu zikir, mak kita bukan tak nak bagi pada mak, tapi tak cukup mak. Abah memang kita ni nak bagi sangat, tapi tak cukup. Zikir tak cukup. Zikir tak ada duit. Zikir ni lama-lama jadi doa kot, tak. Mu tak cukup, tak cukup sungguh. Tapi barang orang yang ni, boleh. Tengok, boleh. Pergi bagi kat isteri, jangan duit sikit. Boleh. Itu satu hal juga. Tapi sekurang-kurangnya biar dia ada yakin. Wah, mana? Ni saya cakap dari sudut hak agama. Surau kata perlu sikit donation. Tak apalah, bagilah RM5. Tapi rasa sekarang ni mampu sikit, bagilah 10. Boleh lagi, tak apa, bagi 50. Maknanya sekurang-kurangnya kita buat ni. Saya memang tak boleh, tak ada duit ni, saya tak ada duit ni, susah tak. Masa kita kaya ni kita nak buat. Saya pernah dengar seorang mufti foreign, dia cerita. Dia kata apa, ada seorang tu telefon dia menangis kerana harta dia habis, kena tenggelam apa rosak semua sekali. Cek punya cek. Kisnya dia menangis kerana masa Allah lempah ruahkan harta padanya, dia terlupa nak bayar zakat. Dia terlupa nak bayar zakat. Masa tu tak kerugi hidup. Bayar. Mana zakat, mana hak baik, infak sikit sebanyak buat. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu dengan hak kita buat baik inilah yang menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Mu sedekah walaupun hanya takutlah api neraka, walaupun dengan sejuzuk daripada wahkema. Wahkema tu bukan beri sutir kemu gitu. Cekok buah kema, cekok macam tu yang pula. Buat, ambil sikit ni, mu ambil sikit. Dah benda barang tak ada. Contoh sampai tak tu pun, yang tu pun menyebabkan kamu selamat daripada api neraka. Buat, tuan-tuan. Boleh buat ke tak? Kadang-kadang kita terlupa sedekah ni menyebabkan orang tu kaya. Kalau kita baca track record orang-orang kaya dalam Islam ni, bahkan bukan Islam, dia banyak buat sedekah dan donation. Bacalah. Dia banyak buat. Dan rezeki makin banyak, dia buat. Saya boleh kisahkan banyak kisah, tapi masa tak sempat. Orang Arab kata apa? Ahtima fi jaybika ya'tika bil ghaib. Mu ambillah daripada, berilah apa yang ada daripada poket kamu, ia datang kepada kamu yang gaib. Datang kepada kamu yang gaib, Allah akan bagi orang yang sedekah. Kerana kita beriman dengan apa yang Nabi bersabda, Allah wakilkan malaikat siang dan malam, bacaan doanya adalah Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang selalu berinfak ni ganti, dan berilah kepada orang kedekut ni hilang habis. Ada tak kita tengok seorang tu gaji tak besar, tapi kita nampak hidup dia senang je. Hidup dia nampak okey. Makan pun okey, minum pun okey, mewah hidup. Tapi ada orang tu kita tengok
gajinya besar tapi nampak macam tak cukup, tak karuan. Ada tak? Ramai tuan-tuan, ramai. Maka kita kaji, kenapa orang ni nampak senang hidup, mudah hidup. Dia ajar sifat infak, sifat sedekah, sifat bagi, sifat bayar zakat, sifat hak baik-baik. Hilang daripada kamusnya sifat-sifat yang kita kata sifat yang tak baik. Kemudian wa faragaka qabla syughlika, waktu lapangmu sebelum kamu sibuk. Sekarang kita ni waktu lapang ke waktu sibuk? Sebenarnya hak kita sebut kita sibuk, tak sibuk lagi. Hak kita sibuk tu tak sibuk lagi dunia ni, tapi di akhirat kelak itu baru sibuk sebenar. Kita ni sibuk sebenar dua keadaan. Keadaan pertama di mahsyar tu sibuklah. Allah Subhanahu wa taala menyebut yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari tersebut seorang tu lari daripada saudara dia, lari daripada bapa dan lari daripada ibu, lari daripada bininya, lari daripada anaknya. Kerana masing-masing nafsi. Hak tu dah sibuk, hak tu dah takut sungguh. Waktu bila kita sibuk? Waktu kita sibuk bila kita hanya diminitkan minit-minit akhir dalam ibadat. Masa tu baru kita rasa sibuk. Tuan-tuan tahu manusia ni, kalau dia nak mati, apa yang dia nak? Dia nak kepada Tuhan satu kerana nak buat yang satu. Tu je. Dia nak apa? Dia nak supaya Allah pasung umur dia, kerana dia nak sedekah. Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalaulah kamu boleh pasung sikit umur aku sikit, aku nak sedekah. Ini manusia bersibuk. Hak ni baru dia buat sebenar. Saya kerap kali pergi ke penjara dan saya berinteraksi dengan banduan-banduan akhir banyak kali. Ramai kenal, cerita, buah, baik cakap. Saya banyak dapat ambil pengajaran daripada mereka. Antara pengajaran yang saya dapati bahawa mereka cukup buat persediaan untuk mati. Saya tanya kepada bos penjara pengaruh, saya kata macam mana sifat orang bila dah dapat jatuh hukum? Dia nak jatuh hukum ni tuan-tuan, dia cerita dia datang wara mahkamah supaya pelaksanaan esok pagi. Jadi sebelum datang tu, sebelum pelaksanaan tu, bila sampai tu dia ada beri sehari ataupun 2 hari, sehari gitu je. Sehari tu nak jatuh hukum tu, kita akan panggil dia pagi tu. Kalau orang Islam, bila kita sebut sahaja dia termenung, menitis air mata, dia diterima. Kalau orang Islam. Kalau orang bukan Islam, kadang-kadang dia melompat, dia sepak, dia ni, dia jadi lain. Tapi kalau orang Islam, dia lain. Kemudian biasa dia kalau nak tanya makanan apa, walaupun dia minat KFC, McD, dia tak nak masa tu. Kalau akak pun dia sekadar sebut saja je, tapi itu bukanlah. Kemudian pada petang itu dia akan dibawa keluar daripada sel dia.
Kalau di penjara Kajang tu tak jauh, sel Banduan Akhir dengan tu ke sini sampai kat tandas tu. Cuma dia akan lalu satu tembok besar, dia akan masuk. Bila masuk tu, situ tempat tu dia akan ada 2 tingkap. Dia akan naik satu tingkat atas, dia akan duduk. Tempat dia tu, antara tempat kena hukum tu dengan tu amat dekat. Lebih kurang daripada lebih kat sini. Maknanya kita duduk tepi tu, nak sebelah itu tu, dekat sangat. Tempat saya masuk tempat tu, saya tengok semua sekali. Dan dia demonstrasikan dekat saya. Kemudian bila kita lepas pada kena tu, kalau orang Islam biasanya dekat nak subuh ataupun lepas subuh, masa tu lah buat. Biasanya dia pilih hari Jumaat. Bila buat tu, dia ada anak kucing satu lagi. Anak kucing tu, masa tu dia buka tu, dia siap dah buka. Masa tu letak saja sini, ajar mengucap sekejap, signal, tarik, dia boleh buat mungkin dalam 3 serentak. Sebab dia papang dia besar. Terus tu buka tah, jatuh sekejap, mati. Tak sampai setengah saat. Sebentar, cuma dia biar dulu sekejap, mati dah. Mereka cerita orang yang nak kena ni tuan-tuan, dia akan zikir banyak pada Tuhan. Dia tak tidur malam tu. Dia semayang, dia zikir, dia istighfar, dia bertaubat, dia astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Sampai. Boleh tak malam ni jangan tidur semayang? Tak, sebab kita yakin esok bangun lagi tidur. Jadi gopoh apa? Bukanlah nak suruh siapa datang. Nak ceritanya sebab baginya masa tak ada. Kita ni masa banyak belajar. Lain tuan-tuan. Siap sedia. Sungguh-sungguh semayang, ibadah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Walaupun dalam episod hidup dia teruk, tapi dia banyak menghampirkan diri kepada Allah sungguh-sungguh. Semayang. Saya boleh cerita banyak kisah-kisah pelik, tapi kadang-kadang tak sesuai ada rakam ni benda-benda macam ni. Kalau buat seorang-seorang tu macam-macam ceritanya. Kemudian akhir sekali, wahayataka qabla mautika, waktu hidupmu sebelum mati. Tuan-tuan, dalam bahasa mudah kita pernah tak mimpi. Kita mimpi kita mati. Pernah. Tok Iman, Tok Bila mari duk mandi, kita sudah mandi, bawa kubur. Lepas bawa kubur tu tanam dalam kubur. Lepas tanam dalam kubur, tiba-tiba kita pun terkejut jaga. Kita pun dah ada hidup tu. Oh, hidup lagi, alhamdulillah. Tuan-tuan, maksudnya bila sebut mati ni, kebanyakan kita ni tak sedar, tiba-tiba mati. Apa kata Nabi SAW? Ittaqul mauta fa innahu ya'ti baghtatan. Takutlah mati kerana dia datang mengejut. Mengejut. Banyak kali bila orang sebut orang tu mati, kita tetap sangkalah. Semalam baru temu saya, orang sebut orang tu mati, kita kata sudah dijangkakan. Tu kita tahu dah dia sakit lama, uzur teruk tu. Itu memang lain. Tapi itu tak banyak kalimah kita dengar tak sangka, ya Allah. Imam Syafi'i kata, wa kam min sakimin asyahina minad dahri, wa kan min sahihin mata duna illatin, wa kam min fata asbaha dhahika wa kad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit tapi tak mati-mati. Dengar kata 5 tahun dah duduk hati. Berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati tanpa dikesan penyakit. Matilah Allah. Berapa ramai anak muda sedang ketawa berdekah-dekah, ketika itu kain kafannya sedang dijahit. Naik motor aksiden mati. Banyak dah berlaku. Ini biasa. Cuma hidup kita ni belum mati, apa kita nak buat?
Sebelum saya datang, saya baca sejarah Tok Guru Imam Syafi'i. Allah hebat. Sabit Imam Syafi'i hebat. Tok Guru dia hebat-hebat lah ke? Bila Tok Guru hebat, anak murid dah hebat pun jadi hebat. Hebat. Mereka ni bintang, mereka ni hebat daripada Madinah, daripada Mekah, daripada Kufah, daripada Baghdad, daripada Yaman, daripada Mesir. Hebat-hebat lah ke? Mana tak pelik bila Imam Syafi'i itu hebat sebab dia dapat daripada kawah ilmu, daripada telaga akhlak, daripada peradaban yang tinggi, daripada pemikiran yang besar. Hebat mereka. Itu jadi hebatnya. Jadi hidup mereka ni memang luar biasa. Hebat luar biasa. Dan bila orang tu hidup hebat luar biasa, mati dia orang akan kenang walaupun 20-30 tahun. Anak murid akan kata Allah. Guru kami Allamah Syekh Mustafa Al-Bura pernah cerita, di Syam, Syria dulu, ada seorang tok guru meninggal sekitar 1977. Namanya Allamah Syekh Hasan Abannaka rahimahullah. Syekh Hasan Abannaka ni dia belajar dengan ramai tok guru besar. Salah seorangnya Muhaddisul Akbar wa wahidu zamani wa faridu asri Syekh Badruddin Al-Hasani. Tu hebat orang. Tok guru alim besar. Nak ceritanya zaman Syekh Hasan Abannaka ni, dia ada satu pemikiran bagaimana nak bina pelajar-pelajar. Dia boleh bina pelajar-pelajar dan sistem dibuat pelajar pandai mengajar kepada pelajar tak pandai, berdasarkan pada malakah kemampuan. Jadi anak-anak murid dia cerdik belawang, cerdik mana ni, yang dipanggil sebagai Ma'had Tahzib Al-Islami. Apa yang berlaku? Anak-anak murid dia ni akhirnya dia hantar ke Mesir kerana dia baik dengan Syekhul Azhar Khidir Husin, ulama besar. Syekh Azhar ni pun terima anak-anak murid dia belajar. Akhirnya Syekh Azhar hantar surat ke dia, innakum arsaltum ilaina syuyukha walam tursilu ilaina talamiza. Kamu wahai Syekh Abannaka menghantar kepada kami tok-tok guru, bukan menghantar pelajar. Kalau kita mari atau mesti baru nak kenal huruf, fa'il, fa'il, baru nak belajar nahwu, baru nak ambil markah bahasa, dia ni hantar tok guru dah. Maknanya tingginya nilai sistem yang diajar tu budak tu boleh pick up. Budak tu, anak-anak murid dia tu menjadi bintang dunia masa kini. Siapa tak kenal Muhammad Said Ramadan Buti, Syekh Mustafa Khi, pakar usul, Syekh Wahbah Zuhaili, pakar fiqh terkemuka dunia, Syekh Mustafa Bura, begitu juga seangkatan, Dr. Ali Syarbaji, Syekh Qurayin Rajah, Syekhul Qurra Syah, Syekh Sadiq Abannaka, khalifah kepadanya, pengganti ulama besar. Tapi semua ni tuan-tuan, bila hari mati Syekh Abannaka, pakak mari duduk iring jenazah tok guru, duduk semua, masing-masing cakap, kita lah, kalau kita pakaklah ilmu kita ni, kita pergi bertembung dengan syekh kita, kalau lagi kita tengok tuan-tuan, mereka sendiri rasa kalau kita ni ramai-ramai hebat gedebel ni nak pergi bertembung dengan tok guru kita ni, nak kalau lagi kita, ya Allah. Itu nak cerita hebat itu baru Syekh Hasan Abannaka. Bayangkan kalau zaman Imam Syafi'i tu,
Itu tak tahulah macam mana hebatnya lapis tu, luar biasa. Ini sekadar zaman kita, zaman mutakhir tu yang cukup hebat dah. Itu gambar. Sebab itu akhir kalam, ambillah masa. Kata Pak Hamka, hidup kita hanya sekali, justru biarlah bererti. Jadi saya rasa sekadar itulah tazkirah ringkas saya pada malam ni. Mudah-mudahan lebih manfaat. Nak dapat penerangan dengan lebih jelas, boleh bacalah buku Masa Peliharalah. Dalam buku ni saya sebut banyak cara, teknik bagaimana tokoh-tokoh jaga masa. Buku kita tengok macam mana mereka guna masa. Dr. Rahman Rumi Al-Sumeh mati umur 60-an, tapi mengislamkan 11 juta manusia. Ini orang bina masjid 5,700 buah masjid. Ni orang Kuwait, mati 2015 baru. Banyak jasa-jasa dia, tuan-tuan. Imam Syafi'i tak payah royak lah. Itu boleh baca lah macam mana. Tinta nasihat untuk penuntut ilmu untuk anak-anak kita. Saat yang sama kita kena jaga tentang halal dan haram dalam Islam oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini penting untuk kita hidup sentiasa mendapat keredaan Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din al-mutawwil. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.